Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kehadiran syaitan di saat orang hampir mati. Jadi syaitan ini seseorang yang hampir kepada kematian dia akan didatangi oleh syaitan. Syaitan ini sentiasa mencari peluang, mencari ruang bagaimana cara nak menyesatkan pada manusia ini pada jalan Allah Ta'ala. Sejak manusia tu lahir, sebab tu selepas seseorang bayi itu dilahirkan, kita disunatkan apa? Azan kan? Di antaranya nak halau, jaga daripada gangguan syaitan. Bila bayi itu dewasa meneruskan kehidupan sebagai manusia, khususnya manusia beriman, senantiasa dicari jalan sampai nak mati. Sebab kerja syaitan ini, dia nak merosakkan orang, dia nak menyesatkan orang. Jadi garisan penamat tu bila tu? Garisan penamat kepada manusia dan juga kepada kehidupan manusia itu adalah mati. Yang tu yang suatu peluang keemasan, yang dia kalau sebelum ni tak berjaya, dia nak goda, dia nak pesongkan, dia nak rosakkan akidah pegangan manusia itu. Dekat-dekat nak mati tu dia ambil peluang. Biasanya orang nak mati ni tubuh badan dia pun lemah, pemikiran dia pun lemah. Masa tu dia tidak ada kekuatan. Sebab tu kita selalu kena berdoa kepada Allah Ta'ala sampai penghujung usia kita ni tetap di atas iman. Dan Nabi SAW berdoa ajar kita, Allahumma hawin alaina fi saqarati maut. Permudahkanlah kami ya Allah apabila berhadapan dengan gelombang sakaratul maut. Jadi syaitan ni sentiasa mencari peluang dan ruang untuk menyesatkan manusia, sehinggalah orang tu mati, betul dia cari orang lain pula. Dia cari orang lain pula untuk sesatkan. Maknanya syaitan ini, sesuatu tindakan perbuatan dia, kerja buat dia memang tak putus asa. Jadi malangnya kita orang beriman ni buat kerja sikit putus asa, kecewa kalau tak berjaya kan. Syaitan ni dia tak berjaya, dia pergi lagi. Esok dia pergi lagi, esok dia ulang lagi, sampai pasti orang tu mati dalam keadaan beriman, dah dia cari orang lain pula. Ataupun pasti orang tu mati dalam keadaan kafir, sudah dia cari orang lain pula. Bukan kata seorang tu dia berjaya, dapat sesatkan, lalu dia berhenti setakat tu. Jadi dalam hadis yang kita akan baca ni, setiap orang yang hampir mati dia akan didatangi oleh syaitan untuk menyesatkan dia dan juga pegangan dia ataupun akidah dia. Okey, terus. Syaitan juga menghadiri orang yang hampir mati kerana tidak mahu luput peluang untuk mengambil kesempatan mempercayakan orang itu di saat akhir hayatnya. Dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yahduru ahadakum 'inda kulli syai'in min sya'ni hatta yahdurahu 'inda ta'ami. فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمت ما كان بها من أذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعام تكون البركة." Inna syaitana, sesungguhnya syaitan, yahduru ahadakum, dia akan hadir, akan datang. Syaitan ni akan hadir, akan datang, akan muncul akan seseorang daripada kamu inda kulli syai', pada setiap keadaan. Dia akan muncul, akan datang, akan menjelma di dalam setiap perbuatan, tindakan, usaha, amalan yang dilakukan oleh manusia. Inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amihi, sehingga dia datang di sisi makanan orang tu. Seseorang yang nak makan makanan tu, ketika tu dia datang. Dalam semua keadaan, semua ketika, semua tempat dia datang. Sebagaimana hadis yang disebut, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim,
Kita nak sembahyang pun dia datang. Dia ganggu kita dalam sembahyang. Jadi dalam hadis ini kata, ketika nak makan tu dia datang. Fa idza saqatat min yadihi al-luqmatu, apabila telah jatuh ataupun gugurlah daripada seorang itu akan makanan ataupun suapan. Biasanya kan orang makan nasi kan, makan roti, kadang-kadang terjatuh ke bawah, sebahagian daripada makanan itu jatuh, gugur daripada tangan ataupun mulut dia. Falyumit maka nabiha min adha, hendaklah diambil dan dibersihkan daripada kekotoran. Jadi orang Arab dulu dia makan roti, kurma, jatuh dia hembur-hembur, hilang pasir, hilang kotor, makan balik. Jadi kalau jatuh tempat yang kotor, kita tak boleh ambil lah. Kalau jatuh di atas hamparan yang bersih, yang tidak kotor, maka kita boleh ambil, kita buang kekotoran yang sekelilingnya, lepas tu makan. Nabi kata summa liyakulha, kemudian dia makan makanan yang jatuh tadi, yang setelah dibersihkan. Sebab tu orang tua-tua kita, mak ayah kita masa kecil-kecil dulu, bila jatuh makanan, bawah dia suruh kutip balik kan, tak dalam pinggang. Dia kata jangan bagi ruang, bagi peluang kepada syaitan untuk makan. Sebenarnya itu memang ada dalil. Cuma orang tua-tua kita tu tak pandai lah nak cerita hadis ni riwayat siapa, tok guru dia, orang tua-tua dulu pun tak pernah cerita macam tu. Dia kata jangan biarkan tinggal untuk syaitan. Makanan yang gugur, yang jatuh daripada pinggang kita ataupun suapan kita, ambil balik. Wala yada'ha lisyaitan, jangan dia biarkan ataupun tinggalkan untuk syaitan makan. Fa idza faragha, apabila dah selesai makan, falyal'aq asabi'ahu, hendaklah dia jilat jari-jarinya. Maknanya jari yang digunakan, beberapa jari yang dia makan tu, maka dia jilat. Memang ada sunnah Nabi yang orang tabligh duk buat dulu kan, orang Arkam duk buat. Memang itu sunnah Nabi. Nabi kata hendaklah dia jilat jari-jarinya, kerana jari-jari itu ada sisa apa? Saki-baki, sisa makanan kan. Kerana Nabi SAW bersabda, fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi takunul barakah. Kerananya sesungguhnya ahadakum tu tadi, dia tak tahu, dia tak sedar daripada makanan yang banyak-banyak tu, makanan manakah yang memperolehi keberkatan. Makanan yang mana yang banyak-banyak yang dia suap tu dia tak tahu. Mungkin hak jatuh tu yang kita biarkan, yang tu berkat. Jadi berkat-berkat ni apa dia maksud? Sebahagian daripada berkat ni, kalau bentuk makanan dia makan sikit dia kenyang. Kadang-kadang makan 3-4 pinggan tak kenyang-kenyang, tak ada berkat. Lebih-lebih lagi kalau makan tak baca bismillah. Tak baca bismillah ni ditumpang oleh syaitan. Pertamanya berkat itu mengenyangkan. Yang keduanya, bukan sahaja mengenyangkan, dia mendatangkan kekuatan kepada tubuh badan kita. Makan banyak pun badan jadi lemah, tak kuat, tak berkat. Yang ketiganya, dengan maksud berkat di sini, hasil daripada makanan dan minuman memberi galakkan minat kita di dalam beribadah kepada Allah. Kesan daripada makanan yang berkat. Dia sembahyang rajin, ibadat rajin, baca Quran, zikir. Kalau perut lapar jadi malas nak buat ibadat. Jadi bila perut kenyang dalam keadaan berkat, dia jadi bersemangat, nasyat untuk melakukan sesuatu amal. Ini di antara maksud berkat. Jadi jangan dibiarkan keberkatan itu hilang begitu sahaja tanpa diambil balik makanan yang jatuh tadi. Okey, terus. Syaitan menemui orang yang hampir mati dalam rupa bapa, ibu atau lain-lain dalam kalangan orang-orang yang sering menunjukkan belas kasihan dan memberikan nasihat kepadanya semasa hidup di dunia. Syaitan juga mengajar orang itu supaya mengikuti ajaran Yahudi, Kristian dan lain-lain yang bertentangan dengan ajaran Islam. Ketika itu terselewenglah orang yang ditentukan Allah SWT sebagai menjadi pada akhir hayatnya. Oleh kerana itu, orang Islam digesa memperbanyakkan doa berikut. Okey. Dia jatah menyerupa dalam berbagai-bagai bentuk lah. Ajak masuk Yahudi, Kristian, sesuatu pegangan ajaran yang bertentangan dengan akidah Islam. Jadi kita dianjurkan selalu membaca doa di bawah ini, iaitu Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh, jangan kamu pesongkan qulubana, hati-hati kami. Maknanya kita nak hati kita itu tetap sebagaimana hadis-hadis yang lepas yang kita telah baca,
Bila datang sesuatu keraguan yang mewas-waskan hati kita, kita sebut apa? Amantu billah summastaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian tetap istiqamah di atas iman. Jadi setelah beriman, jangan goyang. La tuzigh qulubana. Jangan kamu pesongkan. Daripada beriman, daripada memperoleh hidayah tu bertukar jadi Yahudi, bertukar jadi kafir Nasrani. Masuk ajaran-ajaran sesat dekat kanak mati tu. Oh, rupanya ajaran Islam yang aku pegang selama ni salah. Syaitan duk goda tu tadi. Yahudi Nasrani lah yang betul. Berat ringat macam tu. Sebab tadi kita sebut dalam keadaan tubuh badan kita lemah kan. Lemah ni dia akan ikut je. Dekat nak mati mana orang kuat. Sihat tak? Makin lama makin lemah. Lepas tu dia pun mati dijemput oleh Allah Ta'ala. Diperintahkan malaikat maut tarik nyawa dia dalam keadaan tubuh badan yang lemah. Masa tu peluang yang besar bagi syaitan. Dia nak mengajak, merayu, memujuk supaya seseorang yang beriman itu terpesong daripada imannya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau beri petunjuk ataupun hidayah kepada kami. Wahab lana, berilah ataupun kurniakanlah olehmu ya Allah, lana bagi kami, min ladunka, daripada sisi engkau rahmat. Kita nak rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala dekat nak mati ni, supaya Allah Ta'ala tolong kita, bantu kita supaya istiqamah di atas iman. Sebab apa nak rahmat, kasih sayang Allah Ta'ala dalam semua keadaan, khususnya ketika nak mati. Masa tu kita dah lemah, sebagaimana yang disebut tadi, kita dah tak kuat, tubuh badan kita tak kuat, pemikiran kita pun tak kuat. Lebih-lebih lagi ketika itu kita nak rahmat, kasih sayang, pertolongan, bantuan daripada Allah supaya meneguhkan iman kita, sehinggalah kita menghembuskan nafas yang terakhir. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau wahai Allah yang maha pemberi. Wahhab ini maknanya maha pemberi. Di antara apa yang Allah Ta'ala bagi, maknanya rahmat, kasih sayang kepada kita setelah dikurniakan hidayah. Okey, terus. Abdullah bin Imam Ahmad pernah menceritakan, aku pernah menghadiri saat kematian bapaku Ahmad. Aku membawa tipisan kain untuk mengikat dua rahangnya. Sebab apa nak kena ikat rahang? Biasanya orang mati terbuka dia punya mulut kan. Lalu diikat. Ketika itu beliau pengsan kemudian sedar. Macam Rasulullah juga, kat nak mati tu pengsan sedar. Sebab sakit kan, kat nak mati tu memang didatangi dengan keadaan perasaan sakit. Okey, terus. Beliau mensyaratkan dengan tangannya, tidak. Beliau mengulanginya sebanyak beberapa kali. Ketika itu aku berkata, wahai nyumputku, apa yang berlaku kepada anda tadi? Beliau menjawab, syaitan datang berdiri dekat dengan kasutku dan menggigit jari-jarinya. Dia berkata, wahai Ahmad, ikutlah aku. Aku menjawab, tidak sehingga aku mati. Ini orang yang hebat ni, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Mujtahid, pengasas kepada mazhab Hanbali. Dia pernah menjadi anak murid kepada Imam Syafi'i. Banyak lagi lah guru-guru dia. Salah seorangnya Imam Syafi'i, orang yang begitu hebat. Dipanggil, ada gelaran dia kepada Imam Ahmad ni. Apa dia? Imam Sunnah, maknanya imam bagi ahli sunnah wal jamaah. Sebab ada cerita panjang yang kita baca dalam sejarah tu kan. Bila dia duduk di dalam pemerintahan, sebuah pemerintahan yang beriktikad menganut fahaman apa dia? Fahaman Mu'tazilah, yang menganggap apa? Quran itu adalah baharu. Semua ulama-ulama yang faham tentang Quran itu adalah merupakan qadim kalamullah, bukan baharu, dia faham, yakin, tetapi terpaksa akur juga dengan tekanan daripada pihak pemerintah. Akhirnya semua mengaku, ikut cara pemerintah, Quran itu adalah baharu, bukan qadim, bukan merupakan kalamullah. Tinggal seorang dalam sebuah negara tu, Imam Ahmad seorang je berpegang teguh, berpendirian, kata Quran itu adalah merupakan kalamullah. Lalu dia ditangkap kan, sebagaimana masyhur cerita dia dipenjarakan, diugut. Kalau tak tarik balik, tak ikut pandangan pemerintah, dia tak ubah dia punya fatwa dan pandangan dia akan disebat. Lalu saya baca yang ceritanya, ulama-ulama pada masa tu pujuk dia kata tak salah, mengaku ikutlah, besok kamu kena sebat madu depan orang ramai.
Bukan yang pujuk orang biasa, bukan saja pemerintah, ulama-ulama ni pun turut serta. Maknanya subahat dengan pemerintah ni, pujuk dia supaya jangan pegang dengan pendirian dia tu. Nanti malu kena sebat di penjara, semua orang tengok. Lalu dia disebatlah beberapa kali sehingga tali yang mengikat seluar dia tu putih. Sampai macam tu punya dahsyat Imam Ahmad ni. Jadi bila dia kena belasah teruk, dia pun sebutlah, idza sakata al-alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famatta yatabayyanu al-haq. Bila orang alim itu berdiam diri, idza sakata al-alimu taqiyatan, apabila orang alim berdiam diri kerana taqiyah. Apa makna taqiyah yang Syiah selalu guna tu? Kita selalu dengar perkataan taqiyah. Apa makna taqiyah? Berpura-pura kan? Berlakon lah, kita kata berlakon. Bertaqiyah lah. Bertaqiyah ni hati lain. Hati lain, mulut lain. Dia kata kalau orang alim itu bertaqiyah, maknanya kerana nak berlindung diri, cerita benda yang tak betul. Benda yang betul dia tak berani cerita. Lalu dia kata lagi, fal jahilu yajhal, maka orang jahil berterusan di dalam keadaan jahil. Sebab orang alim tak berani nak cerita, takut kena sebat, takut kena penjara, takut kena tindakan. Famata yatabayyanul haq, bilakah akan ternyatanya zahirnya kebenaran? Bila nyatanya kebenaran, bila terserlahnya kebenaran. Kalau orang alim tu berdiam diri kerana taqiyah, kerana berlindung, nak menyelamatkan diri, sampai bila pun kebenaran tidak akan terbukti, dia sanggup menerima risiko yang besar ini. Sebab itu orang alim bila dia bagi fatwa, pandangan, jangan goyang, jangan tarik balik kalau fatwa itu memang menepati ajaran Quran dan hadis. Jangan pergi minta maaf bila dia bagi sebut ada mana-mana seseorang individu dia sebut dekat-dekat bulan puasa ini batalkan konsert, buatlah lepas tu ke, tiba-tiba artis kecam dia, kami ni nak tutup periuk nasi kami, inilah periuk nasi kami, inilah rezeki kami, inilah sumber pendapatan kami. Lepas pada tu dia tarik balik pandangan dia. Salah tu. Kalau orang alim, mufti, tok guru, ustaz, doktor yang bahagian agama, bila dia sebut satu perkara dia pegang walaupun dikecam. Wala yakhafuna laumata laim. Allah Ta'ala kata, orang yang beriman, orang yang menyampaikan dakwah ini, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Ini takut, tak boleh jadi orang alim, tak boleh jadi pejuang. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adzillatin 'alal mu'minina wa 'izzatin 'alal kafirin wala yakhafu, sampai kepada ayat wala yakhafuna laumata laim, mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Itu di dalam surah Al-Maidah. Di dalam surah Al-Ahzab Allah Ta'ala sebut alladzina yuballighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Orang-orang yang menyampaikan risalah Allah, agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak takut sesiapa pun melainkan Allah. Maksudnya pendakwah ni dia kena ada prinsip, kena ada pegangan. Pegangan dia kena teguh, jangan goyang. Kalau goyang besok orang nampak tetap pendapat dia tu salah, sebab dia tarik balik. Kita jangan tarik balik. Nak kena apa kena, kecuali satu kemudaratan tu besar sangat, orang nak bunuh kita ke nak gantung kita, yang tu adalah kelonggarannya, yang diberi rukhsah. Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, orang yang dipaksa murtad dalam keadaan hati dia tenang, kalau tak murtad dibunuh. Masa tu barulah boleh kita bertaqiyah. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Allah Ta'ala kata melainkan orang yang dipaksa untuk jadi murtad, sedangkan hati dia tenang di atas iman, hati dia tidak goyang. Mulut dia cakap tak apalah jadi Yahudi lah, sebab orang tak pistol sini, orang tak pisau kat tengkok ni, tak apalah aku jadi Yahudi lah. Tapi hati dia tak, aku Islam, agama Islam. Agama Islam, agama yang benar. Yahudi selain daripada agama Islam, semuanya salah, semuanya sesat. Tapi takut nak kena bunuh ni tadi, dia bolehlah
berpura-pura ketika itu, tapi hati dia tetap. Ini bukan sampai nak bunuh pun, baru diugut, dikecam, dikutuk, dihina, dah kita goyang. Tak boleh je macam tu. Kalau orang alim berpendirian macam tu, dia bersikap macam tu, dan nanti orang awam faham bahawa dia berada di dalam kedudukan yang salah. Hak betulnya orang jahil tu tadi. Sebab itu Imam Ahmad bin Hanbal dia tak tarik balik. Dia kata Quran tu kodim sampai dia dipenjara dan sampai dia disebat. Itu baru boleh disebut sebagai imam sunnah. Dia adalah imam kepada semua pengikut ahli sunnah wal jamaah, sebab dia mempertahankan sunnah Nabi walaupun berdepan dengan hukuman yang sangat berat. Okey, terus. Setiap jiwa pasti menghadapi kematian. Kematian merupakan satu ketetapan yang ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala ke atas setiap makhluk yang menetap di alam maya ini, baik di bumi maupun di langit, baik manusia, jin, malaikat maupun lain-lain makhluk. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illahu, kullu syai'in halikun illa wajhah, lahul hukmu wa ilaihi turja'un." Maksudnya, dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah. Tiada Tuhan melainkan Dia. Maknanya Allah Ta'ala pun sembah, dalam waktu yang sama mengiktiraf juga selain daripada Allah sebagai Tuhan. Tapi Allah Ta'ala kata jangan. Bila dah sembah Allah, jangan sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Okey, terus. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginya lah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadanya lah kamu semua dikembalikan untuk dihitung amal masing-masing dan menerima balasan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannah faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa. Bila setiap yang bernyawa ni, adakah manusia sahaja bernyawa? Tak kan? Selain daripada manusia, haiwan, serangga semua bernyawa. Jadi Allah Ta'ala kata za'iqatul maut, dia akan merasai kematian. Zaqa yadhuqu ni maknanya rasa. Rupa-rupanya mati ni dia ada rasa. Rasa apa? Rasa sakit. Sebagaimana yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kalau orang nak cerita, orang tu si fulan bin fulan mati macam ni, mati macam ni dia punya keadaan, aku tak heran. Sebab aku tengok sebenarnya Rasulullah mati dalam keadaan sakit. Tengok muka dia pucat, dia pengsan beberapa kali. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari kan, ada air, disediakan satu mangkuk air kepada Rasulullah. Bila dia rasa lemah, dia pitam. Aisyah jelur muka dia, sedar balik. Tak apa lama pitam balik. Sehinggalah dia meninggal dunia. Jadi maknanya itu dekat-dekat nak mati tu. Bila ditarik nyawa oleh malaikat maut kepada seseorang, za'iqatul maut, dia akan rasa. Memang rasa. Sebab nak pisahkan nyawa daripada jasad dia tadi. Ambil daripada kaki tu, tarik sampai naik ke atas. Oi, nyawa, roh yang duduk di dalam badan seseorang manusia tu dah jadi sebati. Tiba-tiba dekat nak mati, ditarik, dipisahkan, memang akan terasa sakit. Sebab itu doa yang diajar yang kita sebutkan tadi, Allahumma hawin alaina fi sakarati maut wan najata minan nari wa afwa 'indal hisab. Ya Allah, pemudahkanlah bila berhadapan dengan gelombang. Dia macam gelombang. Gelombang tu dia kan, kalau orang pergi ke laut kan, suasana yang menakutkan, menyebabkan sampan kapal boleh tenggelam kan, boleh karam dengan sebab gelombang. Ini gelombang kematian, sangat dahsyat. Jadi doa yang diajar tadi supaya kita, Allah Ta'ala hawin alaina, permudahkan bila kita berhadapan dengan gelombang sakaratul maut, dan melepaskan kita daripada azab neraka, wan najatan minan nar wal afwa 'indal hisab, dan Allah Ta'ala beri kemaafan bila dihisab amalan kita. Kalau Allah Ta'ala tak maaf ni, banyak dosa kita, salah kita, silap kita atas dunia, minta Allah Ta'ala maaf semua. Jadi selalulah berdoa, lazimlah doa dengan doa yang kita sebutkan tadi sampailah kita meninggal dunia. Okey, terus wa inna ma tuwaffana ujurakum.
Sesungguhnya kamu akan disempurnakan ganjaran-ganjaran kamu. Ajrun, ajrani, ujur. Ganjaran di sini maknanya pahala. Pahala Allah Ta'ala tak kurang sikit pun. Sesuatu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang hamba, Allah Ta'ala tak akan kurang sedikit pun. Semua disempurnakan. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada api neraka. Yang tu yang doa yang Allah Ta'ala ajar tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, peliharalah, jauhlah kami daripada api neraka. Jadi dalam ayat ni pula menyebut faman zuhziha 'anil nari, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka, wa udkhilal jannata, dia dimasukkan ke dalam syurga. Bila dah masuk syurga, faqad faz, maka dia berjaya. Ini kejayaan yang sebenar. Dalam ada di antara ayat-ayat Quran, Allah Ta'ala sebut waridwanullahi akbar, keredaan Allah Ta'ala yang paling besar. Apa maksud keredaan Allah Ta'ala paling besar? Allah Ta'ala reda sehingga melayakkan dia masuk dalam syurga Allah. Hak tu yang paling besar. Itulah nikmat yang paling besar. Kejayaan dunia ni sementara. Jadi kejayaan yang kekal abadi adalah kejayaan seseorang itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam syurga setelah dia dijauhkan daripada neraka. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia ini illa mata'un ghurur, melainkan suatu kesenangan yang menipu dayakan dia. Senang tipu daya, seronok, halal, tapi sebenarnya dia kena tertipu dengan keasyikan, kesenangan, kekayaan dan kehebatan dunia. Banyak daripada kita sendiri pun kadang-kadang tertipu dengan dunia. Nak melakukan sesuatu ibadat, kita tangguh-tangguh. Dalam bab ibadah, di dalam bab akhirat ni kita kesampingkan, tak pulun, tak bersemangat, sebab duk asyik pulun kerja-kerja dunia, usaha-usaha untuk memperolehi habuan di dunia. Allah Ta'ala kata habuan dunia, senang dunia ni kesenangan yang menipu dayakan orang. Wang ringgit, harta, pangkat dan sebagainya. Sebab benda tu bukan kekal pun, sementara je. Jadi kita terlalu hati kita melekat ke arah keduniaan itu sehingga melalaikan daripada amalan-amalan akhirat. Okey, terus. Ajal manusia terbatas. Ajal manusia adalah terbatas dan telah ditetapkan tempohnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada seorang pun yang boleh melepasinya dan tidak ada seorang pun yang dapat menguranginya. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui perkara tersebut berdasarkan ilmunya dan ditulis oleh kalamnya. Sebab tu dia menciptakan para makhluknya. Okey. Jadi dah tetap benda tu, dia tak akan lebih, tak akan kurang. Doa pada Allah Ta'ala. Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkanlah umur kami. Bila Allah Ta'ala dah tetap dah diazali di sisi duk panjang tu je, dia tak lebih, dan dia tak akan kurang. Kerana itu merupakan suatu ketetapan. Cuma orang doa nak minta panjang umur ni, dia boleh jadi dalam bentuk berkat. Walaupun umur tak panjang mana, tetapi dalam umur yang singkat itu dipenuhi dengan ibadah kepada Allah, dengan amalan-amalan kebajikan, dengan amalan-amalan yang boleh menghasilkan pahala. Yang tu jadi panjang umur tu yang dimaksudkan minta panjang umur. Di sudut hakikatnya kalau 60 lah, 70 dia tak boleh pergi lebih lah. Sebab itu satu benda yang telah ditetapkan. Setelah ditiupkan roh dalam jasad kita, Allah Ta'ala perintahkan malaikat tulis apa? Umur dia, rezeki dia mati di mana, benda tu dah tetap. Kita doa ni untuk mendapatkan keberkatan daripada umur kita. Okey, terus. Setelah itu malaikat menulis untuk setiap manusia sewaktu dia berada dalam perutnya dengan perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia tidak dapat ditambah maupun dikurangi dan ditetapkan sebagaimana yang terdapat pada Qadar dan Qadar. Setiap manusia yang mati sama ada kerana penyakit, terbakar, tergelam atau lain-lain adalah berdasarkan ajalnya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak dapat dikurangi maupun ditambah. Ajal ni apa dia? Tempoh masa itu dipanggil ajal. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila sampai tempoh masa seseorang kamu, dia tak dapat mempercepatkan sesaat dan juga memperlewatkannya. Okey, terus. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
wa sanajzi syakirin. Dan tidaklah bagi seseorang sesuatu jiwa itu ataupun seseorang manusia antamuta dia mati. Seseorang itu tak akan mati illa biiznillah, melainkan dengan izin Allah ataupun dengan kehendak Allah. Kitaban muajjala, suatu ketetapan yang tertentu, yang telah ditentukan. Muajjal maknanya ditentukan, suatu tempoh yang Allah Ta'ala dah tetap. Kalau dia sakit, dia makan ubat ke apa, kadang sihat sekejap, tak lama tu mati. Ataupun dia makan ubat macam mana pun, dia berdoa tak sembuh-sembuh, terus kepada mati, dah tetap. Nampak? Suatu ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah. Muajjala isim maf'ul. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan, mu'ajjilun mu'ajjalun. Mu'ajjalun ni suatu tempoh yang telah tetap, ditetapkan oleh Allah. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi, barang siapa yang berkehendak memperolehi ganjaran pahala di dunia, memperolehi ganjaran pahala di dunia kami beri. Barang siapa yang berkehendak kepada bahagian akhirat pun kami beri daripadanya. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan membalas orang yang syukur. Sawabad dunia di sini maknanya habuan dunia, bahagian di atas dunia. Sebab tu ada di kalangan manusia Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sebahagian daripada manusia dia berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, kurnialah kebahagiaan di dunia, kesenangan di dunia, kekayaan di dunia, keselesaan di dunia. Dia tak minta akhirat. Allah Ta'ala kata wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Tidaklah bagi mereka di negeri akhirat ni ada bahagian pahala, bahagian syurga, tak ada. Sebab dia duk mintanya minta dunia sahaja, dia tak minta kepada akhirat sekali. Okey, terus Firman Allah Subhanahu wa taala, qul law kuntum fi buyutikum labaradha alladhina kutiba 'alaihimul qatlu ila madaji'ihim وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Qul law kuntum, katalah olehmu wahai Muhammad, sekiranya adalah kamu fi buyutikum, di rumah kamu. Sebab orang munafik ni, cerita orang munafik tak nak pergi berperang. Dia kata duduk di rumah lebih selamat. Kalau pergi perang, terdedah dengan cedera parah, kematian, kehilangan nyawa, harta benda, tak nak pergi perang. Jadi ayat ini nak menceritakan mati tu kalau dah ditetap, Allah Ta'ala akan panggil kamu, dia akan menggerakkan hati kamu untuk keluar. La barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu, keluar, nescaya keluarlah oleh orang-orang yang ditetapkan atasnya peperangan, yakni kematian, ila madaji'ihim, dia akan pergi kepada madaji', asalnya tempat tidur kan. Maknanya tempat mati. Kita duduk di rumah tadi, Allah Ta'ala takdir tempat mati kita di mana? Di medan perang, kita akan keluar juga. Hati tu akan rasa nak keluar. Hati kita mendesak kita, memujuk, merayu kita untuk keluar, pergi keluar. Kalau seseorang itu dia mati dalam keadaan aksiden, hati dia digerak oleh Allah akan keluar, pergi satu tempat yang ada kenderaan, dia akan dilanggar oleh kenderaan-kenderaan lain menyebabkan dia mati. Ataupun dia ditakdirkan mati jatuh daripada pokok, Allah Ta'ala akan gerak hati dia naik atas pokok. Dia tenggelam di dalam laut, itu maknanya ketetapan kepada kematian dia akan pergi ke laut, kena makan ikan jos ke, terjatuh dalam laut ke. Berbagai-bagai cara kematian seseorang manusia berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadang orang munafik zaman dulu, dia bagi alasan kalau duduk di rumah tak mati, sebab tu kami tak nak pergi perang. Duduk di rumah pula, kalau Allah Ta'ala takdir dia mati di rumah, jatuh sesuatu benda yang berat dalam rumah dia berlaku kebakaran ke, dia mati juga. Kerana benda tu kitaban muajjala, suatu ketetapan yang telah ditetapkan. Di mana tempat kematian seseorang, ke situlah dia akan pergi. Dia lahir di suatu negeri, tapi Allah Ta'ala tetap kematiannya di negeri lain, dia akan mati lah di negeri lain. Yang Allah Ta'ala kata bi ayyi ardin tamut, di antara perkara yang manusia tak tahu, di negeri mana, bila dia akan mati. Liyabtaliyallahu ma fi sudurikum, untuk Allah Ta'ala menguji sesuatu yang ada dalam hati. Hak dalam hati kita kalau tak keluar tak mati kan. Allah Ta'ala nak test tengok
waliyumahhisa ma fi qulubikum, dan membersihkan apa yang ada di dalam hati-hati kamu. Nak bersihkan bahawa jangan percaya kalau duduk di rumah mesti tak mati. Tak. Kalau Allah Ta'ala takdir mati, duduk di rumah pun mati juga. Kalau Allah Ta'ala tak takdirkan di dalam peperangan mati, berapa ramai orang pergi berperang tak mati-mati. Salah satu bukti dan contohnya Khalid Al-Walid berapa puluh kali ataupun berpuluh-puluh kali dia berperang di zaman Rasulullah ni tak mati-mati dalam peperangan. Akhirnya dia mati duduk atas katil. Dia kata, hinanya mati aku ni. Mati sebagaimana matinya Kaldai. Dia duduk berangan cita-cita nak mati syahid. Peperangan ini kadang-kadang dia biasanya jadi ketua peperangan, kadang-kadang dia jadi tentera biasa. Berperang ni, badan dia penuh dengan luka, parut-parut luka dalam peperangan. Tak mati-mati, sepatutnya dia dulu mati. Sebab apa? Takdir. Saya teringat ada seorang sahabat, dia bawa kereta daripada Kelantan ke sini, laju. Dia bawa laju. Kawan sebelah dia kata, entah ni nak bunuh orang, kata. Kawan saya kata, kalau nak bunuh, bawa kereta mati, anak ni mati lama dah di Afghanistan ni. Dia duduk perang Afghanistan ni lama. Bom jatuh di depan, tak meletup. Kadang-kadang jatuh sebelah tepi, tak meletup. Dia kata, kalau nak mati ni, anak mati lama dah, dia kata. Kalau Allah Ta'ala takdir mati. Dia bawa kereta cukup laju. Bukan kerana bawa laju ni mesti mati. Jadi menunjukkan apa? Orang berperang pun tak mati kalau Allah Ta'ala takdir tak mati. Ada satu isu masa di Afghanistan dulu, orang nak pergi perang tak mati-mati, tiba-tiba tukang masak ni Bawarchi, hak duk masak roti tu, bom jatuh dekat dia, peluru jatuh dekat dia, mati. Orang pakai beria-ria pula berebut nak jadi tukang masak. Sebab apa? Nak mati syahid. Kan dalam Quran sebut beberapa tempat kelebihan mati syahid kan, berebut nak jadi tukang masak. Tidak berebut nak pergi berperang sebab nak mati syahid. Tiba-tiba Allah takdir kan, ada seorang sahabat tu mati ketika dia sedang memasak. Nak cerita apa dia? Takdir Allah Ta'ala ni, dia tetap mati tu telah, suasana, keadaan dan tempat kematian itu telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala kata dalam ayat ni, Allah Ta'ala takdir seorang tu mati di mana, dia akan pergi situ. Mati atas pokok ke, dalam sungai ke, di rumah ke, itu tempat kematian ni, dia akan pergi situ. Dan nak membersihkan hati manusia ni, jangan ada kepercayaan kalau tak keluar rumah tak mati, keluar rumah mesti mati, terdedah dengan musibah, malapetaka dan kematian. Wallahu alimun bizatus sudur, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sesuatu yang ada di dalam hati manusia. Apa yang tersimpan, yang terlintas di dalam hati manusia, semuanya diketahui oleh Allah. Ya, terus firman Allah Subhanahu wa taala, "Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Di mana sahaja kamu berada, nescaya mendapati akan kamu oleh mati. Duduklah di manapun, pergilah ke manapun, kematian akan mengikuti kamu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu berada di dalam satu bangunan, satu lubang yang kukuh lagi tinggi. Oh, nak selamat buat bangunan, nak selamat ni gali lubang tinggi dalam tu supaya selamat daripada musibah, bencana, serangan orang, ancaman orang. Mati juga sebab Allah Ta'ala takdirkan duduk dalam bangunan yang kukuh tinggi pun, bila sampai masa ni dia akan mati juga. Wa in tusibuhum hasanatun, apabila menimpa akan mereka oleh kebaikan, yaqulu hadhihi min indillah, ini semua daripada Allah. Wa in tusibuhum sayyi'atun, bila mereka diterima sesuatu musibah, yaqulu, mereka akan berkata hadhihi min indik, ini daripada Muhammad lah punya pasal ni. Kami ni mati dalam peperangan, Muhammad punya pasal. Kami kena bencana, malapetaka, Muhammad yang punya pasal. Kalau baik mereka nisbahkan kepada Allah, kalau buruk mereka nisbahkan kepada Nabi Muhammad. Qul kullun min indillah, wahai Muhammad beritahu semuanya daripada Allah, bukan daripada manusia. Fama lihaula'il qaumi la yakaduna yafqahuna haditha, hampir-hampirlah mereka itu hampir-hampir tak faham apa yang disampaikan. Tak faham lah. Jadi kau ingat, kalau keburukan datang daripada manusia, kebaikan daripada Allah, sedangkan semuanya datang daripada Allah. Wallahu alam. Aqulu qali hadza wastaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.